Bismillahirrahmanirrahim. Perangai bergantung pada diri sendiri oleh Pendeta Zainul Abidin bin Ahmad. Bab 2, Fasal 2. Dalam bab yang pertama daripada risalah ini, dahulu telah ada disebut peri kalah dan kecewa yang terjadi pada orang-orang dan bangsa yang tidak bergantung kepada dirinya sendiri atau tidak percaya akan kebolehan diri sendirinya. Mereka sentiasa berkehendakkan pertolongan orang dan selalu bertadah-tadah mengharapkan kiranya ada orang-orang yang mahu menolongnya. Sekiranya kerajaan atau orang-orang besar mahu menolong, terlebih baik. Misalnya, jika hendak memasukkan anak ke sekolah, rendah atau tinggi, maka sentiasalah mereka hendak mendapat free atau mereka terharap-harap mendapatkan pertolongan kerajaan akan memberi scholarship kepada anak itu. Jika tidak beasiswa, tiadalah upaya mereka membelanjainya kerana mereka miskin dan sentiasa mengaku miskin dan mengaku tiada tahu berusaha dan tiada pandai berikhtiar mencari wang sendiri atau berjimat-jimat mengumpulkannya untuk membelanjai sendiri anak-anak itu ke sekolah. Sebab itu, tolonglah. Padahal, orang-orang bangsa lain, walaupun mereka sendiri tiada pelajaran, tetapi dengan sehabis dayanya berkebun sayur, berjual kayu api, berjual air batu, mengayuh basikal kereta, berjimat belanja, berceking makan minum, dapat mereka menghantar anak-anak mereka ke sekolah dengan belanja mereka sendiri dan dengan membayar tiap-tiap perkaranya. Kerana walau di sekolah bangsa mereka sendiri pun, mereka tidak mendapat free semuanya seperti kita dengan anak-anak kita di sekolah Melayu. Maka yang demikian ialah terutamanya oleh sebab mereka kuat bergantung kepada usaha dan ikhtiar mereka sendiri dan percaya kepada kebolehan dan keledar diri mereka sendiri serta malu meminta tolong. Demikian pula jika hendak berniaga. Orang kita tiada bermodal dan tiada upaya mencari modal, walaupun modal kecil-kecil pun dengan ikhtiar sendiri. Dan sentiasa mereka mengaku tiada upaya itu. Sebaliknya, jika ada modal pula, mereka tiada upaya menjalankan perniagaan itu dengan jalan-jalan yang betul dan cara yang teratur, serta dengan amanah dan jimat cermat, sehingga mencapai kejayaan dan dipercayai orang. Padahal, orang bangsa lain yang datang sebagai sengkek, mula-mulanya ke negeri ini dengan tiada mempunyai sebarang harta dan wang belanja. Hanya yang ada, tulang empat kerat dan akal ikhtiar serta keupayaan akan kebolehan dirinya. Dapat mereka berikhtiar mencari wang. Bahkan, dilihat mereka negeri ini sememangnya negeri yang kaya raya dan semua perkara boleh jadi wang. Sehingga sampah yang di tepi jalan itu pun boleh jadi wang belaka. Sebab itulah mereka berkumpul ramai ke sini. Kemudian setelah dapat wang, maka dengan berjimat cermat dan berdikit-dikit dikumpulkan mereka, lalu mereka membuka kedai-kedai kecil. Barangkali di kampung-kampung, di kebun-kebun getah atau di hulu-hulu. Tetapi kerap kali yang kecil itu akhirnya menjadi besar dan maju. Lalu dapat mereka berpindah berkedai di bandar-bandar pula. Kesudahannya sehingga penuh segala bandar negeri-negeri Melayu ini oleh kedai dan tempat perniagaan mereka saja. Dan segala pasar pun kecil besar pada kebanyakan tempat. Mereka lah juga yang memegang dan memenuhinya. Sekali itu ialah terutamanya oleh sebab mereka kuat berpegang kepada kebolehan diri sendiri. Beginilah sedikit daripada contoh yang menunjukkan kelemahan dan kekurangan kita daripada mereka itu dengan sebab mereka ada perangai percaya kepada kebolehan diri sendiri dan kuat bergantung kepada ikhtiar diri sendiri dan kita tidak. Ya, kecualian daripada keadaan yang telah diceritakan itu tentulah ada dan boleh terdapat di sana sini. Tetapi berapa orang? Barangkali tiada ada satu dalam 1,000 atau 10,000. Yang terlebih banyaknya ialah seperti yang diceritakan itu juga.
Bahkan kerap kalinya orang-orang itu jangankan hendak dapat berbuat seperti orang-orang masa lain itu, tetapi sehinggakan kemahuan dan keinginan hendak berbuat demikian pun tak ada. Mereka tahu kata bidah Melayu. Kalau hendak seribu daya, kalau tak hendak seribu dalih. Dan kata bidah orang putih, barang di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Tetapi tentang kuat kemahuan ini pun satu lagi sifat perangai yang mulia yang kita masih banyak kekurangan. Maka selagi tidak kita ubah sekalian ini, diganti dengan perasaan dan pemandangan hidup yang lebih baik, tidaklah akan Tuhan hal kita, melainkan akan terbenamlah juga di dalam kubang kita yang ada ini, selagi kita kekalkan sifat-sifat kelemahan yang ada pada diri kita sekarang. Kerana undang-undang Tuhan dalam perkara mengubah keadaan manusia, sama ada daripada tidak baik kepada baik atau sebaliknya, adalah seperti yang telah difirmankannya dalam ayat, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Sedia maklum bahawa yang dikatakan kaum atau bangsa itu terjadi daripada jumlah beberapa banyak diri-diri tunggal seorang-seorangnya. Dan keadaan kaum itu hanyalah mengikut bagaimana sifat keadaan kebanyakan diri-diri tunggal yang menjadi anggota itu. Jika diri-diri tunggal itu kebanyakannya naik dan maju, maka kaum atau bangsa itu pun naik dan maju. Dan jika diri-diri tunggal itu kebanyakannya rendah dan ketinggalan, nescaya kaum atau bangsa itu pun rendah dan ketinggalan. Walaupun ada berpuluh-puluh raja, anak-anak bangsawan dan orang-orang besar yang berketurunan di dalamnya. Sebab itu baik juga kita kembali memeriksa kemajuan dan kejatuhan diri-diri tunggal itu dan memerhatikan apa sebab-sebabnya. Kebanyakan orang yang berjaya hidupnya di dalam dunia ini, orang-orang yang telah mencapai kemenangan, kesenangan, kenamaan dan kebahagiaan dari tingkat yang rendah dan di bawah, telah beroleh akan kejayaan mereka itu bukanlah dengan jalan nasib atau dengan sebab pertolongan orang, tetapi ialah dengan jalan bergantung kepada diri mereka sendiri dan percaya kepada kebolehan sendiri. Mereka telah bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh dengan tetap dan bulat hati, serta penuh keyakinan akan dapat menjayakan barang apa-apa yang mereka buat untuk mencapai tujuan-tujuan tinggi dan mulia yang mereka kehendakkan. Maka bukanlah mereka berjaya naik itu sebab mereka anak orang kaya atau sebab mereka sendiri telah sedia kaya. Itu bukanlah kejayaan namanya. Kerap kali terjadi seorang pekerja yang miskin tetapi tetap berusaha dan berjimat cermat dengan bergantung kepada dirinya sendiri, dapat pada akhirnya mengatasi daripada orang-orang kaya yang tidak terkenal kerana tiada berusaha sendiri dengan hartanya itu untuk mencapai tingkat-tingkat kebajikan yang benar-benar hormat dan mulia pada mata umum. Orang-orang kaya demikian biasanya hanya bergantung kepada kayanya itu saja, yang barangkali ialah pusaka daripada orang lain, bukan dari usaha dan titik peluhnya sendiri. Dengan demikian, ia akhirnya tertinggal di belakang atau terturun ke bawah. Dan orang yang tidak kaya tetapi berusaha keras dan berpegang kepada kebolehan dirinya sendiri itu naik ke atas atau maju ke hadapan. Maka jadilah si miskin yang berjaya seperti itu sebagai suatu suluhan teladan yang menerangi jalan gelap, dan orang-orang lain yang hendak berjaya meningkat seperti dia dapat panduan daripada suluhannya itu sehingga kepada turun-temurun dan zaman berzaman yang akan datang. Kaya bukanlah syarat yang tidak boleh tidak bagi mencapai kejayaan, kemenangan dan kebahagiaan hidup. Kadang-kadang kaya itu jadi sebab yang membawa kepada ketinggalan atau kejatuhan pula. Menjadikan kecewa, terkandas dan tidak berjaya. Bahkan barangkali terjerumus ke jurang jahat, jahil dan bodoh. Kerana orang yang memiliki kekayaan itu
barangkali merasa dirinya sudah selamat dengan kekayaannya yang ada itu. Maka tiada ia berusaha dan berikhtiar bagi masanya yang akan datang atau berbuat apa-apa untuk faedah umum. Kemudian apabila telah habis kekayaannya itu dan huru-haranya pun telah punah dan timpas, maka bertukarlah halnya menjadi buruk dan hina, dan ia pun jadi orang yang kecewa. Itulah balasan kepada siapa-siapa yang tidak berpegang kepada panduan baik dalam dirinya sendiri, hanya bergantung kepada kekayaan dan harta pusaka orang lain.